Negara Malaysia asalnya adalah tanah Melayu yang didiami oleh orang Melayu yang bertutur menggunakan bahasa Melayu. Orang Melayu di tanah Melayu telah sekian lama beragama Islam. Oleh kerana yang demikian, orang Melayu yang beragama Islam telah memanggil entiti yang maha kuasa atau Tuhan sebagai Allah. Ia merupakan sebuah nama yang khusus daripada bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan sekalian alam. Setelah kedatangan mubalik Kristian ke tanah Melayu sewaktu penjajahan Belanda dan British, di atas tujuan untuk menyebarkan agama Kristian kepada orang-orang Melayu, mereka mula menggunakan nama Allah dalam bentuk kata nama gelaran menggantikan perkataan God bagi Bible bahasa Belanda dan Inggeris. Padahal sebelum ini, penganut Kristian di Barat sendiri tidak pernah mengenal penggunaan perkataan Allah di dalam Bible mereka. Di sini perlulah kita ketahui bahawa terdapat kekeliruan dalam penggunaan perkataan untuk merujuk kepada Tuhan di dalam sejarah penterjemahan Bible. Bible terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Perjanjian Lama merupakan himpunan buku-buku orang Yahudi yang tertulis dalam bahasa Ibrani daripada sebelum zaman Jesus. Perjanjian Baru pula adalah buku-buku orang Kristian yang tertulis dalam bahasa Greek dihimpunkan selepas zaman Jesus. Nama khusus Tuhan Yang Maha Esa bagi orang Yahudi ada disebut di dalam ayat seperti Deuteronomi bab 6 ayat 4. Shema Israelu, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Yang secara literalnya bermaksud wahai orang Israel, Yahuwah Tuhan kita, Yahuwah adalah Esa. Perjanjian Lama merekodkan bahawa nama Tuhan Yang Maha Esa tertulis sebagai Yahweh. Akan tetapi di dalam agama Yahudi, nama Yahweh itu dianggap terlalu suci untuk disebut dan orang Yahudi tidak akan menyebutnya. Maka untuk mengelak dari menyebut kalimah itu, mereka menukarkan sebutan perkataan Yahweh kepada Adonai yang bermaksud Tuan untuk mewakili nama Tuhan. So we know that this holy name of God is never pronounced as it is written. We don't pronounce God's holy four-letter name as it is written, even in prayer, even when we are reading the Bible. And during these times, when we come across God's name, we pronounce His name as Adonai. Oleh itu terjadilah ucapan dalam ritual ibadah mereka apabila perkataan itu ditukar. Shema Israelu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yang bermaksud wahai orang-orang Israel, Tuhan Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Teks perkataan Yahweh itu tetap kekal di dalam kitab mereka, tetapi hanya sebutan sahaja ditukar. Orang-orang Yahudi sememangnya tidak menyebut langsung perkataan Yahweh kerana nama tersebut terlalu suci bagi mereka. Situasinya hampir sama dengan kisah Harry Potter yang mana mereka tidak menyebut nama Voldemort tetapi digantikan sebutan nama tersebut dengan ungkapan you know who. And his name was... Maybe she wrote it down. No, I can't spell it. Maka di atas sebab ini, nama Yahweh seterusnya juga telah dihilangkan terus daripada tulisan bagi teks terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa lain apabila sahaja sampai kepada ayat yang memiliki perkataan Yahweh. Antara terjemahan terawal Perjanjian Lama daripada orang-orang Yahudi adalah terjemahan dalam bahasa Greek yang dikenali sebagai Septuagint. Terjemahan ini dihasilkan pada pertengahan abad ketiga sebelum Masihi. Dalam Septuagint, penterjemah telah menghilangkan terus nama khusus Tuhan iaitu Yahweh dan digantikan dengan perkataan Greek iaitu Kurios, iaitu terjemahan kepada sebutan Adonai dalam bahasa Ibrani yang bermaksud Tuan. Justru Deuteronomi bab ke-6 ayat ke-4 menurut Septuagint secara literalnya bermaksud wahai Israel, Tuhan Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Justru secara teksnya, nama Yahweh mula hilang dan digantikan dengan Kurios yang bermaksud Tuan. Teks ini seterusnya diteruskan pula ke dalam penterjemahan Bible dalam bahasa lain seperti bahasa Latin, Inggeris dan selainnya. Jika dalam terjemahan bahasa Inggeris, nama Yahweh telah digantikan dengan perkataan Lord. O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Begitu juga apabila Bible diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Albert Cornelius Ruhl pada abad ke-17 Masihi. Teksnya tertulis,
Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, ia pun satu Tuhan. Markus bab 12 ayat 29. Namun malangnya di sini telah berlaku kesilapan kerana penterjemah Bible ke dalam bahasa Melayu telah tersalah menggunakan nama Allah sebagai kedudukan kata gelaran dan bukan kata nama khas. Kesalahan real ini diikuti sehingga ke penterjemahan moden bahasa Melayu oleh Bible Society of Malaysia. Terjemahannya tertulis, "Ingatlah hai Israel, Tuhan dan Tuhan satu-satunya ialah Allah kita." Buku Ulangan bab ke-6 ayat ke-4. Kedudukan perkataan ini adalah salah, yakni Tuhan Allah kita, yang sebenarnya adalah Allah Tuhan kita. Dalam bahasa Melayu adalah seumpama kita menyebut bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman kita, sedangkan yang sebetulnya adalah Tunku Abdul Rahman bapa kemerdekaan kita. Hakikatnya Perlembagaan Malaysia meraihkan kebebasan orang Kristian mahu mengamalkan agama mereka. Tetapi jika benar ingin menterjemahkan perkataan God ke dalam bahasa Melayu, maka silakan guna perkataan Tuhan. Dan bagi perkataan Lord pula diterjemahkan kepada Tuan, kerana yang demikian itulah penterjemahan yang sebetulnya menurut pertuturan tata bahasa Melayu. Jika mereka beralasan kerana ingin kembali kepada teks terjemahan asal, maka teks asal bagi Bible adalah bahasa Ibrani dan Greek. Yang jelas kalimah Allah tidak wujud di dalam teks tersebut. Yang ada hanyalah perkataan Yehowah, Adonai, Kurios dan Theos. Satu logik yang silap jika ada sebahagian yang mengatakan rujuk Bible dalam bahasa Arab kerana mereka juga menggunakan nama Allah. Perlu diketahui bahawa Bible bukanlah asalnya dalam bahasa Arab. Bible bahasa Arab juga merupakan Bible terjemahan. Bagi Muslim, kalimah Allah memang wujud dalam teks asal kitab suci Al-Quran. Tetapi tidak ada kalimah Allah di dalam teks asal di dalam Bible. Di atas fakta yang telah dibentangkan ini, jika kita melihat skop Bible diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia lain bagi nama Tuhan. Dalam teks bahasa Ibrani, perkataan Tuhan adalah Adonai dan Tuhan adalah Eloh. Dalam bahasa Inggeris, perkataan Tuhan adalah Lord dan Tuhan adalah God. Dalam bahasa Greek, perkataan Tuhan adalah Kurios dan Tuhan adalah Theos. Dalam perkataan Latin, Tuhan adalah Dominus dan Tuhan adalah Deus. Dalam bahasa Cina, Tuhan adalah Chu, manakala Tuhan adalah Shen. Dalam bahasa Hindi, Tuhan adalah Prabu dan Tuhan adalah Parameshwar. Manakala dalam bahasa Melayu Malaysia pula, perkataan Tuhan itu diterjemah sebagai Tuhan dan perkataan Tuhan itu diterjemah sebagai Allah. Bermula dari kesalahan menukar nama khas Yahuwah kepada sebutan nama gelaran Tuan, akhirnya kedudukan nama khas Tuhan diterjemahkan ke dalam nama gelaran Tuan di dalam pelbagai bahasa lain. Jika ingin menggunakan kalimah Allah bagi penganut Kristian, maka hayatilah apa firman Allah Tuhan empunya kepada nama, firman-Nya di dalam Al-Quran. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله